Allahumma salli Ahmad. Ini yang kita takut ni. Nabi kata apa? Sungguhnya ada seorang yang bercakap dengan satu perkataan yang dia rasa macam tak ada apa-apa. Maka dengan sebab satu perkataan itu saja, dia terhumban ke dalam neraka selama 70 tahun. 70 tahun dalam neraka, satu perkataan dia sebut yang dia kata tak ada apa-apa perkataan ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Datuk Pengerusi yang dihormati seluruh ahli hutan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai Surau Al-Mizan Putrajaya. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Malam ni insya-Allah kita nak bincang lagi tentang lidah. Salih Allah Muhammad tentang lidah. Dan saya seronok sampai surau ni tuan-tuan sebab cantik. Bagus juga lah satu saya tarikan kan. Salih Allah Muhammad. Saya rasa bila ada ayat begitu tambah khusyuk kita semayang tu. Betul ya? Manggut tuan. Macam betul pula. Baik, Allah SWT di tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lidah ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad. Lidah antara nikmat Allah yang besar dan antara ciptaan Tuhan yang amat halus dan ganjil. Lidah mempunyai bentuk yang indah, kecil dan menarik. Tuan-tuan tengok lidah kita ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ciptaan dia sendiri pun dah sangat unik. Dia boleh rasa macam-macam jenis rasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, tuan-tuan cuba letak rasa dekat ni, tak berasa kan? Dekat lidah ni kita mampu untuk rasa bermacam-macam jenis rasa. Dekat lidah pula tuan-tuan, dia membantu untuk percakapan. Nah, potong lidah tak boleh cakap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lidah bantu untuk cakap dengan sempurna. Lidah pula tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah menyempurnakan penampilan. Gua ada juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan bukan setakat urusan dunia ada efek dengan lidah. Lidah boleh bawa sampai ke urusan akhirat. Nak cerita satu tempat yang sangat hebat, sehingga Nabi SAW cerita, pagi-pagi seluruh anggota kita dia akan pergi berjumpa dengan lidah. Nabi gambarkan demikian. Kaki pergi berjumpa lidah, tangan pergi berjumpa lidah, mata pergi jumpa lidah. Seluruh anggota pergi berjumpa lidah, bagi tahu kamu buat pergi betul-betul hari ini. Sebab kamu ni nanti akan jadi masalah pada semua orang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah bukan setakat bawa kebaikan dunia, lidah bawa kebaikan sampai akhirat. Lidah boleh mencelakakan seorang pada urusan dunia. Lidah juga boleh mencelakakan orang sampai ke urusan akhirat dia. Kata Imam Ghazali lagi, keimanan dan kekufuran seseorang tiada terang dan jelas selain daripada kesaksian lidah. Betul tak? Kufur ke, iman ke seorang tu boleh terzahir tak? Tak boleh terzahir kecuali penyaksian dia dengan lidah. Dia beriman kepada Allah. Dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah dia tu beriman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau dia tak kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pergi sembahyang. Dia pergi bagi salam kat kita. Assalamualaikum, dia kata. Kita nak jawab tak jawab, nak jawab tak jawab sebab dia bangsa Cina ke, dia bangsa India ke. Betul kan? Dia boleh baca Fatihah kat kita tuan. Dia kata saya Fatihah, saya hafal daripada kecil lagi, dia kata. Saya duduk dengan orang kampung semua, orang Melayu. Fatihah daripada kecil. Sekolah dulu saya dah hafal Fatihah dah, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi manfaat dari Fatihah itu tak selagi dia tak ucap dengan lidah dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi subhanallah, keimanan dan kekufuran seorang tiada terang dan jelas selain daripada kesaksian lidah. Lidah mempunyai ketaatan yang besar dan mempunyai dosa yang besar juga. Dari segi ketaatan pun boleh jadi besar, daripada dosa pun boleh jadi besar juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anggota tubuh yang paling derhaka kepada manusia adalah lidah.
Sungguhnya lidah ialah perangkap syaitan yang paling jitu untuk menjerumuskan manusia. Daripada kata Imam Ghazali ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa besarnya peranan lidah dalam kehidupan manusia, kerana lidah boleh menyebabkan kita masuk syurga dan kerana lidah juga boleh menyebabkan kita dihumbankan dalam neraka. Guna lidah untuk kebaikan, tuan-tuan. Ini pesan Nabi SAW. Lidah yang kita ada ni guna untuk kebaikan. Ni kita bercakap ni bukan jenis lidah untuk makan. Bukan sekadar lidah ni untuk kita guna untuk untuk rasa makanan. Yang kita bincang ni tuan-tuan pada hari ini menggunakan lidah untuk manfaat percakapan yang boleh menjadi kebaikan kita dunia hingga akhirat. Nabi SAW pesan dekat kita, innal abda yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'hu Allah biha darajatin wa innal abda yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Nabi kata apa? Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk dalam keredaan Allah. Dia tidak menganggap kalimat itu penting pun baginya. Dan sebab satu kalimat itu, Allah mengangkatnya beberapa darjat. Dan sesungguhnya, saya akan syarah hadis ini. Tuan-tuan, dengar je dulu Nabi kata apa. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk pada kemurkaan Allah. Dan dia menganggap bahawa ia tidak penting. Dengan sebab satu kalimat itu, dia terhumban ke dalam neraka Jahannam. Dua perkataan yang kita rasa macam tak ada apa-apa kita sebut tu. Kita sebut perkataan tu, satu kalimatnya. Satu kalimat yang dia rasa macam tak ada apa-apa. Dia sebut tu, tak ada apa-apa dia kata. Tapi perkataan yang satu tu, Allah redha pada kalimat tersebut. Yang menyebabkan dia diangkat beberapa darjat. Ada pula satu kalimat yang kita kata apa? Kita kata, tak ada apa-apa kalimat ni. Takkan yang ni pun nak ambil kira kot. Takkan yang ni tak ada apa kot. Takkan yang ni pun nak ambil berat sangat kot. Bagi dia macam tak ada apa pun. Satu kalimat je. Satu kalimat. Nabi sebut dengan lafaz perkataan Nabi kata, bil kalimati. Dengan satu kalimat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi satu kalimat tu Allah sangat murka. Lalu menyebabkan dia terhumban ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, kisah tentang hadis ni bukan cerita benda yang kita fikir nak tulis apa, nak hantar apa, nak sebut apa. Ni cerita yang kadang-kadang kita tak fikir pun, kita terkeluar je pada mulut kita. Tapi kalau perkataan yang terkeluar pada mulut kita tu Allah redha, Allah akan angkat kita berapa darjat. Tapi kalau terkeluar pada mulut kita tu benda yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi Allah murka, maka subhanallah, yang satu ni dia akan menyebabkan dia duduk dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu tuan-tuan, nak keluar perkataan daripada unconscious mind ni dia panggil. Minda yang tak sedar. Kan? Minda tak sedar ni macam mana? Dia keluar ikut apa yang dia nak keluar. Biasanya benda yang dia lazim bercakap. Kelaziman dia, watak dia macam tu. Dia ni dia cakap ikut sedap dia. Dia akan keluar percakapan yang salah. Yang akan menyebabkan Allah murka kat dia. Tapi kalau dia ni biasa dengan zikir dia, mulut dia basah dengan selawatnya, mulut dia basah dengan tasbihnya, mulut dia basah dengan perkataan-perkataan yang baik, susah dia nak keluar perkataan daripada unconscious mind tu benda-benda yang salah. Tuan-tuan faham tak faham saya cakap apa ni? Cerita. Pasal saya tak nampak muka tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan. Cuba senyum sikit ni, saya tengok muka tuan. Senyum sikit. Oh, mata kecil senyum. Oh, nampak? Kecil. Jadi subhanallah, apa nak train lidah ni, Nabi SAW sebut apa? Nak train lidah, salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak pastikan lidah kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
lidah kita ni, dia, Allahumma salli Syamad, dia cakap baik je. Macam mana nak train lidah kita dia bagi bercakap baik je? Dia bermula daripada iman yang teguh, iman yang kuat. Kita tuan-tuan, Nabi kata kepada seorang sahabat Nabi SAW, Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Apa Nabi SAW katakan dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni, dia kata, qultu ya Rasulullah, salli ala Sayyidina Muhammad, haddathni bi amrin a'tasimu bihi. Qala qul rabbiyallahu thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha. Apa Sufyan Al-Thaqafi tanya apa kat Nabi SAW? Sufyan bin Allah Al-Thaqafi dia kata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada aku dengan satu perkara yang aku akan berpegang dengan dia. Bagi tahu satu benda yang tak payah panjang-panjang, pendek-pendek ya. Rasulullah kata yang tu, saya pegang yang tu elok. Apa Nabi SAW kata? Nabi kata, qul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, Rabbi Allah. Katakan, Rabbku adalah Allah. Thumma istaqim, kemudian kamu istiqamahlah dengan perkataan itu. Selesai tu, kemudian aku berkata lagi, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tanya lagi dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah benda yang aku kena khawatirkan sangat pada diri aku ni? Benda apa yang ada kat diri aku ni yang aku kena risau sangat? Lalu apa Nabi SAW kata apa? Nabi SAW pegang lidah dia. Nabi kata, hadha, ni benda ni. Yang kena risau sangat dengan kita ni, apa dia? Lidah kita ni. Pasal apa? Lidah ni, dia menyebabkan iman kita kuat atau iman kita rosak. Iman ni apa? Percaya kat Allah, percaya kat malaikat, percaya kat para nabi, kan? Sallallahu alaihi wasallam, percaya pada para rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Tuan-tuan betul-betul percaya tak yang setiap benda yang kita sebut ni Allah kira? Tuan-tuan percaya tak? Betul-betul lah. Tuan-tuan sebut satu benda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat catat, malaikat tulis. Ni tuan-tuan duduk depan saya ni. Tuan-tuan percaya tak? Percaya? Kalau kita percaya, pasal apa kita duduk kata benda tak betul lagi? Kalau kita percaya, pasal apa kita duduk cakap pasal orang lagi? Kalau kita percaya, pasal apa kita fitnah orang, kita mengumpat orang lagi? Hari ni. Ada tak mesej yang mail kat kita yang cerita pasal orang lain, yang mesej itu kita baca, yang ada cerita pasal orang yang kita tak tahu betul atau salah, kemudian kita pergi forward kat orang lain? Ataupun kita tak forward kat orang lain, kita tengok, kita kata kat orang kita, hang tengok panggil orang lain ni macam mana, walahai dia belum tentu betul atau betul itu salah lagi. Ada tak sehari dua ni kita buat benda yang tu? Tuan-tuan, Ustaz Nek Syamad, tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Ni kisah-kisah yang duk jadi berapa hari ni yang kita tak tahu betul salah ni. Dia main lepas satu, cerita orang tu buat ni, cerita orang tu buat ni, orang ni kena tangkap. Kita ni kata faham, ni tengok ni apa duk jadi lah ni. Tengok orang ni. Kita tak tahu betul, tak tahu salah lagi. Tapi kita dah sebut dah. Pasal apa kita seolah macam menghukum dah dia kalau keadaan dia, kita tak tahu betul salah, dia buat tak buat kita tak tahu lagi. Ingat Islam ajar apa? Seorang itu tidak dipati bersalah, seorang itu tidak disebutkan bersalah selagi apa? Selagi tidak dibuktikan bersalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Takat tu aja kita ni, tuan-tuan, kita tak tahu betul-betul apa dalam hati dia, kita tak tahu betul-betul dia buat ataupun tidak. Betul-betul kita beriman, tuan-tuan, Allah SWT, tuan-tuan tolong jaga bab macam ni. Ni time kena kat dia, tuan-tuan. Tak tahu time kena kat kita lagu mana. Saya tengok komen-komen yang hantar, tuan-tuan. Saya pun bukan saya nak cerita saya sokong siapa-siapa. Saya betul-betul saya tak tahu ustaz buat ke, ustaz tak buat ke, saya cuma da'i buat ke, da'i tak buat ke. Saya tak tahu.
Saya sokong ke saya tak sokong? Saya tak tahu apa dia buat. Tuan-tuan, saudara semua, betul-betul saya tak tahu. Wallahi saya tak tahu. Kalau dia buat tu dia urusan dia dengan Allah. Kalau dia tak buat, itu mungkin ujian Allah bagi kat dia untuk mengangkat darjat dia. Kita tak tahu. Tapi saya tengok komen-komen yang kat bawah tu tuan-tuan, semua komen seolah-olah menyatakan bahawa dia tidak buat. Dan saya tengok komen-komen tu, majoritinya orang Islam. Tuan-tuan, beriman ke tak ni? Beriman ke tak ni? Allah sebut apa tuan-tuan? Allah sebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Qaf ayat 18. Note ayat tu elok. Saya tulis dekat dalam Facebook kita tu supaya orang lain ambil perhatian juga. Allah kata apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Maksud apa? Tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat. Ingat tu elok tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak sampai ke tahap kita yakin sungguh ni malaikat kiri kanan duk catat, kita tak tahu betul salah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Nabi sebut apa? Tidak akan istiqamah hati seorang hamba ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga tidak akan istiqamah iman seorang hamba ni sehinggalah istiqamah hati dia. Dia kata tak akan lurus iman seorang sehingga hati dia istiqamah, dan tak akan istiqamah hati seorang itu sehinggalah istiqamah lisannya, lidah dia. Tuan-tuan, orang Muslim Samad, macam mana nak jaga? Macam mana nak jaga lidah tu? Dia start pada iman. Macam mana nak jaga iman tu? Dia start pada lidah. Dia jadi satu circle. Pasal apa mulut dia tu tak jaga, hati dia tak betul. Macam mana nak betulkan hati dia? Betulkan lidah. Faham tak faham tak? Ada seorang tuan-tuan, dia bagi cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, dekat kilang saya ni, ada seorang abang ni, dia ketayak atas kepala. Kira pi kerja, ketayak atas kepala. Jadi bila dia ketayak atas kepala ni, setiap kali semayang dekat surau tu, kami tolak dia imam lah. Pasti ketayak atas kepala saya. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kadang-kadang kita pi tak pakai ketayak lah. Takut orang tolak dia imam. Simpan ketayak dalam poket, tengok lagi dah ada imam ke depan, baru ambil poket buat atas kepala. Tapi dia kata, Ustaz, kami kenal dia lah. Kami satu pejabat kenal dia ni. Dia ni memang kaki apa ni? Kaki Salih Al-Hasan Muhammad. Tipu. Klaim tipu. Memang terkenal dia. Boh RM80, klaim RM120. Tahu dah tu orang panggil dia. Tipu duit, tipu apa, ambil duit lebih, ambil. Itulah kerja dia. Kami kenal dia macam tu, Ustaz. Tapi dia jadi imam, Ustaz. Dia jadi imam, tapi dia buat kerja tu. Lepas tu dia macam mana? Pasal apa? Salih Al-Hasan Muhammad, dia jadi dulu. Sedangkan dia semayang. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allah sebut Salih Al-Hasan Muhammad, Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh semayang tu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Fahsya, ulama sebut keinginan nak buat maksiat pun tak ada. Semayang ni sepatutnya. Bila kita semayang ni, teringin nak buat maksiat pun tak ada. Allah cabut keinginan nak buat maksiat. Apalagi mungkar buat maksiat tu itu. Tapi pasal apa dia semayang tapi dia masih buat maksiat? Maksudnya, ada benda yang tak kena dalam semayang dia. Ada benda yang tak kena dalam semayang menyebab itu. Apa yang tak kena dalam semayang dia? Sebab dia makan benda yang haram. Makan benda haram, dia akan rosakkan ibadat dia. Rosak ibadat dia, maka dia akan jadi macam tu. Dia akan ambil benda haram. Lepas tu rosak ibadat dia. Lepas tu circle macam tu. Sama juga dengan perkataan kita ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Orang yang mampu untuk bercakap benda-benda baik dan nak meninggalkan benda-benda percakapan-percakapan maksiat ni, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Hati dia bersih, hati dia teguh, iman dia teguh. Iman teguh, hati teguh, lisan teguh.
Habis macam mana nak teguh iman ni? Macam mana teguh iman ni? Teguh iman ni dia berpunca daripada teguh hati. Teguh hati ni dia main daripada mana? Daripada teguh lisan. Tu nampak tak circle dia? Cerita dia nak kena train lidah kita ni bagi cakap elok-elok. Satu hari nanti iman kita akan jadi kuat. Bila iman kita jadi kuat, lidah kita bukan automatik jadi elok. Faham ke tak faham cakap apa ni? Pening aku sekali pun pening sekali. Circle lah, dia circle, satu circle. Usaha nak bagi kuat iman, nak kena apa betul? Lidah. Belajar cakap elok. Belajar cakap elok. Tuan-tuan, kita orang mengaji ni, tak payah duk merepek-merepek, cakap mampu-mampu tak payah. Bukan cerita fitnah mengumpat tu kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Rabbi, Allah ujilah tuan-tuan 2-3 hari ni. Bila mai COVID-19 ni saya tengok, ya Allah, berapa ramai orang tak mampu nak jaga lidah dia. Lidah lah ni tuan-tuan, bukan tunggu lidah ni, bukan tunggu keluar mulut, bukan tunggu keluar suara kat mulut. Ni lidah ni. No? Yang ni lagi laju pada lidah. Jumpa dia tu senyap je. Kalau jumpa dia ni jenis tak kata cakap orangnya, tapi tak status Facebook dia komen tu dia berapi, tak ada insurans takafulnya. Ada orang macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah dahsyatlah tuan-tuan. Bila Allah uji kita dengan COVID-19 tuan-tuan tengok, ya Allah, fitnah berselerak. Selerak. Orang ni kata orang ni kata orang ni kata siapa? Habis ya Allah Rabbi. Kita dah diuji dengan macam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Iman kita, perkataan pula kita. Lepas tu pula dalam celah-celah tu, dalam celah kita mai pula isu-isu ni, isu da'i lah, isu ustaz lah. Hari ni isu apa hari ni pegawai syariah pula dah. Allah bertimpa-timpa lah mai. Nu seorang pula pi kahwin dekat apa nu pusing apa, Allah pening kepala saya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, Allahumma salli ala Tuhan. Siapa hari itu sebut murtad? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Oh ini telah murtad, dia tengah murtad, dia telah murtad. Allah tuan-tuan. Ya Allah, saya tak berani komen apa waktu tu. Sebab saya tak tahu apa-apa kisah pun. Orang hantar video tu, orang main hantar. Kita duduk nampak, duduk jumpa. Tak berani nak komen apa sebab kita tak tahu cerita dia lagu mana. Tapi berapa ramai orang kata dia murtad. Tuan-tuan baca tak? Hamba tahu ke tak tahu ni? Payah cakap dengan orang tak ada handphone WhatsApp ni. Tahu kan? Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang menyebut murtad tu tapi minta maaf ke dia. Selepas seminggu dia sebut, dia kata bukan dia masuk agama tu, tapi suami dia yang masuk Islam. Dah setahun dah kita menuduh orang Islam murtad tuan-tuan. Padahal kita tak tahu kisah sebenarnya. Oh tapi dia buat macam tu, itu pelakon-pelakon boleh menyebabkan murtad. Ada orang yang buat disebabkan kejahilan. Bukan setakat dia buat tuan-tuan, tengok ada anak-anak kita masuk kuil tuan-tuan buat macam ni. Budak-budak perempuan pakai tudung masuk kuil, pegang colok tu kan. Tuan-tuan dapat tak video tu? Ada di kalangan kita ni, butan ni, tuan-tuan yang masuk buat macam tu dekat tukang Hindu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang yang buat benda dibuat disebabkan kejahilan. Apa kita kena buat? Kita kena nasihat kita. Jangan buat macam ni. Perkara macam ni boleh menyebabkan gurau kita. Tapi tak boleh nak sebut kamu murtad dengan perbuatan tu. Tuan-tuan faham tak faham ni? Tapi nak cerita macam mana cepatnya tangan kita ni, macam mana cepatnya mulut kita ni duk hukum orang daripada kita tak tahu betul salah tuan. Kita tak tahu situasi. Tuan-tuan, pergi minta maaf lah. Kita minta maaf lah. Lepas tu dalam bab-bab macam ni, tuan-tuan, jangan duk komen cepat sangat. Kita tak tahu situasi sebenarnya. Allahumma salli ala ya Allah. Tapi nak buat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok beberapa bahana lidah kita 15 minit. Saya kena berhenti 8.30. Ni SOP, undang-undang ni. Ni. Saya sambung kita semua pula lain rancangan. Kali ketiga insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama lidah ni boleh apa? Bahana lidah ni tuan-tuan, jaga elok daripada kita. Dia panggil Allahumma salli ala Muhammad. Ada dua perkataan yang Allah sebut dalam ayat ni. Yang pertama, sangka buruk ke orang. Yang kedua, cari salah orang. Surah apa? Mafhum semua tuan-tuan. Pegang elok surah Hujurat ayat 12.
Allah sebutlah ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mulakan dengan orang beriman. Sebab apa? Kita sebut dah tadi, orang beriman dia akan jaga lidah. Lidah akan menyebabkan iman jadi kuat. Iman rosak, punca lidah. Punca lidah juga, iman akan jadi kuat. Sebab tu dalam ayat ni Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman takkan buat kerja ni. Allah kata, istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa dia Allah kata, hai orang beriman, jauhilah kebanyakan kamu daripada prasangka, kerana sungguhnya sebahagian daripada tindakan prasangka itu adalah dosa. Tak sangka, belajar sangka baik dengan orang tu hati tenang aja. Tak, salih asal makna. Ulama kata apa? Tuan-tuan nak tenang hati ni, tuan-tuan anggap semua orang baik, hati tuan-tuan dia tenang. Sungguh tuan. Salih asal Muhammad. Cari 70 sangka baik. Kalau tuan-tuan nak sangka buruk seorang, kata ulama, nak cari satu sangka buruk kat orang, tuan-tuan cari 70 sangka baik dulu kat dia. Kalau dapat 70 sangka baik tu, apa pun sangka buruk kat orang tu. Contoh macam mana? Ni kuliah malam ni, kawan kita tak main. Kawan geng-geng yang duduk main selalu, tiba-tiba malam ni tak main. Kita pun duduk tengok. Tak ada ni. Dia mula-mula main apa? Sangka buruk tu lah. Tu mesti malas lah. Kan? Kita kata apa? Ataupun kena malam tu gegar Baganza. Kena pula malam tu final gegar Baganza pula. Dia kata apa? Tu Pak Long mesti tengok gegar Baganza tu. Tu peminat mus. Dia katakan, salih ala Muhammad. Tuan-tuan, sebelum pergi sangka buruk kat dia, tuan-tuan cari dulu 70 sangka baik. Sakit perut ke? Ada anak dia main rumah ke? Kereta dia rosak ke? Dia tak sihat ke? Apa? Cari 70. Dapat 70 tu, baru yang ke 71 boleh sangka buruk dia. Agak-agak boleh cari dah 70 tu? Tak boleh tuan-tuan. Waktu tuan-tuan nak tenang hidup, tuan-tuan sangka baik dengan orang. Hidup nanti tenang. Dia sangka baik. Allah perintahkan kita, kalau kita orang beriman ya, saya sebutlah. Ulama mufassir sebut. Kalau Allah panggil kita dengan panggil ya ayyuhalladzina amanu, tu panggilan manja. Satu panggilan pengiktirafan. Wahai orang beriman. Bila Allah panggil wahai orang beriman tu, lepas tu ada ayat perintah. Lepas ya ayyuhalladzina amanu, lepas tu mesti ada ayat perintah. Siapa yang akan sambut perintah tu? Orang yang merasa dia beriman. Kalau dia rasa dia duduk dalam posisi orang beriman, maka dia akan sambut perintah tu. Kita ni sangka kita, kalau kita rasa ya aku beriman ya Allah, kita akan sambut dia. Nombor satu, jauhkan diri daripada prasangka buruk dengan orang. Nombor dua, Allah sebut gini, wala tajassasu. Apa tajassus? Pi cari-cari dosa orang, pi korek-korek. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nak cari juga salah dia buat apa. Kita ni kalau cari jumpa kan, betul tak ni? Kalau cari kita jumpa tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Tu imam tinggal telefon contoh. Pergi masjid, tu imam tinggal telefon. Tu telefon tu imam. Tu imam pula salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia bubuh password dia tu nombor kereta dia. Dia pun boleh cam agak-agak tu. Oh, nombor kereta tu imam ni 5666 macam tu. Tu nombor kereta saya. Dia pun try tengoklah 5666. Oi, boleh buka. Dia cari. Tengok mesej, tengok WhatsApp, tengok grup WhatsApp, tengok gambar. Lepas tu tengok pula history. History apa dia search kan. Tengok pula history search dekat YouTube. Melingkup. Tu imam main hari tu. Kawan tengok kawan tu jadi imam. Dia jadi imam mufarakah tu. Tak boleh aku, tak boleh dia jadi imam. Pasal apa tuan-tuan? Kalau cari salah jumpa tak? Jumpa. Tak usah cari salah orang.
Sebab kalau orang cari salah kita, jumpa tak? Berlambak lebih jauh pada tu imam dah. Sebab tu bini tengok handphone takut. Ni, pinjam phone sama tak kau? Okey. Jimpit. Pasal apa dia jimpit ni? Salah saya dapat call ni, saya nak ni apa. Ya. Tengok takut bini tengok apa. Cari jumpa. Allah kata apa? Wala tajassasu. Ingat. Jangan duk cari salah-salah orang. Apatah lagi piduk sebar buruk orang. Cerita tentang salah orang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan Allah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kamu mengejek sebahagian yang lain. Diejek. Sukakah kamu salah seorang daripada kamu makan daging saudara yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Allah bagi solution di hujungnya dengan dua perkara. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, bertaubatlah. Kalau duk biasa buat dah, taubatlah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang pertama. Yang kedua, lidah. Jangan. Ancaman lidah kepada mereka yang menyakiti orang yang tidak bersalah. Sesungguhnya memikul kebohongan dan dosa. Allah sebut walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Surah Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Saya nak pesan kat diri saya nak pesan kat kita semua yang duk ada. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang nampak macam orang buat salah, tapi kita tak tahu sebenarnya dia salah ataupun betul. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok ada orang buat Allahumma salli ala Muhammad yang bercanggah dengan ilmu yang dia belajar dan dia mengajar. Maka ulama kata apa? Belajarlah untuk sangka baik. Boleh jadi dua keadaan. Yang pertama, dia buat itu pada pandangan kita salah, tapi di sisinya betul. Yang keduanya, dia tidak tahu kata benda tu salah. Tuan faham tak? Boleh jadi tak benda kita pandang macam ni salah ni, tapi tak, dia buat tu betul untuk dia. Contoh, ada tak orang yang terpaksa makan sesuatu yang haram disebabkan dia kelaparan hingga hampir kepada kematian? Kita nampak kata benda tu salah, tapi sah tak untuk dia? Boleh tak untuk dia? Harus tak? Harus untuk dia makan, untuk menjaga nyawa dia. Tu contoh. Tak patutlah ada orang macam tu, sedangkan kita di sekelilingnya kaya. Tak patut pun ada orang miskin. Tapi logik tak kalau benda tu ada? Logik ada. Saya lihat. Maka kalaulah di sisi kita nampak macam tak betul tu, cuba pergi tanya dulu kalau tak mampu untuk sangka baik. Pasal apa makan macam ni? Pasal apa buat macam ni? Anda faham tak? Yang kedua, mungkin dia tak tahu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia tak tahu. Kita duduk main masjid, tuan-tuan tengok. Kadang-kadang ada orang main semayang tu dah pakai seluar rendah-rendah. Seluar jeans rendah-rendah tu. Pakai baju singkat, seluarnya rendah. Bila dia sujud nampak punggung dia. Nah, Salih Sayyid Muhammad. Dia tak? Kita buat apa? Kita pergi ambil gambar. Kita pergi share kat kawan. Siap buat live pula tu. Saya sekarang ni berada di surah Al-Mizan ya. Terima kasih kepada semua yang menonton, sudi menonton ya. InsyaAllah. Oh, dapat belah orang tengok dah. Alhamdulillah. Inilah masalah kita sekarang ni ya, tuan-tuan. Di sini sambil buat live. Inilah masalah sekarang kita ni. Saya lihat tengok. Cuba tengok kat depan ni. Saya pusingkan kamera tu. Nampak tak orang sembahyang ni macam mana? Ya Allah. Sujud nampak punggung macam tu. Ni mana sah ni sembahyang macam ni? Jadi kita kena belajar bab-bab yang macam ni. Ni sebab ni bila orang buat ilmu, orang buat majlis ilmu tak mau main mengaji ni lah. Jadi ni masalah ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh jadi tak dia tak tahu? Boleh jadi tak? Dia main jauh-jauh main semayang kat masjid dengan harapan dia. Buat apa dia nak main mayang kalau dia tahu semayang dia tak sah? Kau faham ke tak faham ni?
Salih Alaihi Muhammad. Tugas kita ni bukan jadi hakim, tuan-tuan. Tugas kita ni da'i. Tugas kita bukan menghukum. Tugas kita ialah untuk menyampaikan. Tengok tu saya mat. Kita hukum dah. Ni apa ni? Semayang pun tak sah ni. Apa dia pakai macam ni? Salih Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, cuba nasihat kat dia. Pergi tak dia. Tu abang pakai macam tu. Salih Alaihi Muhammad tu. Nak ni kat belakang ni nampak orang ni. Lah betul ke lah, saya tak tahu lah. Minta maaf lah. Tu pakai tu. Tuan-tuan, kita tak tahu. Bukan semua orang tahu. Maka Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan. Yang keduanya, mungkin dia tak tahu. Nabi kata apa? Jangan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Yang ketiga, Nabi kata, kalau nak bercakap, cakap yang baik-baik je. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah bercakap yang baik-baik. Dan kalau tak mampu, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi mengulas tentang hadis ni ketika menjelaskan hadis arba'in. Dia menyebutkan, Imam Syafi'i menjelaskan bahawa maksud hadis ini ialah apabila seorang hendak berkata, maka hendaklah dia berfikir terlebih dahulu apa yang nak dia katakan. Jika dikira perkataannya baik, tidak membawa mudarat, maka silalah dia berbicara. Akan tetapi, jika dikira perkataan itu akan membawa mudarat atau ragu atau membawa mudarat ataupun tidak, maka hendaklah tidak usah berbicara. Fikir dulu nak cakap apa. Sebelum nak tulis apa, nak fikir, nak sebut apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fikirlah, ni aku cakap ni jadi baik tak? Kalau jadi baik, silakan. Kalau buruk, tinggal. Ataupun tak tahu jadi baik ke jadi buruk, tak payah cakap. Ingat Nabi, ingat ulama kata apa? Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Ulang balik. Tersalah menyampaikan sesuatu yang betul. Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Ulang lagi sekali. Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Orang kata tu dapat mesej semalam. Orang dapat. Hang share tak mesej tu? Loh, terlupa lah nak share. Lah, rugilah. Berapa orang dapat manfaat dah. Banyak orang dapat manfaat. Allah, ruginya. Tu okey lagi. Daripada apa? Hang dapat tak mesej semalam ni aku hantar? Dapat. Hang share tak? Share habis semua dah. Allah, yang mesej aku hantar tu salah tu. Kita faham tak ni? Jadi tersalah tak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik. Sebab macam mana nak cover balik, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, betul. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang kita takut ni. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna rajula la yatakallamu bi kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Atau kama qala Rasul SAW, rawahu Tirmizi, hadis sahih. Nabi kata apa? Sungguhnya ada seorang yang bercakap dengan satu perkataan yang dia rasa macam tak ada apa-apa, macam tak berbahaya apa pun. Maka dengan sebab satu perkataan itu saja, dia terhumban ke dalam neraka selama 70 tahun. 70 tahun dalam neraka. Satu perkataan dia sebut yang dia kata tak ada apa-apa kataan ni. Dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innal abda la yatakallamu bi kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib atau kama qala. Rawahul Muslim, hadis sahih. Nabi kata apa? Sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar bercakap tentang satu perkataan yang dia tak tahu pun betul ataupun salah. Dia tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allahumma salli, dia rasa macam tak ada apa-apa dengan perkataan tersebut, namun dengan sebab satu perkataan itu dia terhumban ke dalam neraka lebih jauh di antara timur dan barat. Satu perkataan. Sebab tu ingat, ni kita orang mengaji. Nabi kata apa? Allah akan bina satu rumah di tengah syurga, di tepi syurga.
kepada orang yang mengelak daripada melawak daripada berbohong walaupun sekadar main-main. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, saya ikut cakap tu salah, sebut tu salah. Biar duduk dalam grup tu jadi silent reader tak apa kot, saya rasa. Duduk diam-diam, senyap kat situ. Komen banyak, kata Sayyidina Umar, cakap banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, dalam neraka. Hendak duduk cakap sikit-sikit sudah. Cakap yang penting-penting, rasa boleh cakap. Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu, kata Nabi SAW, ialah dia meninggalkan benda yang tak dimanfaat apa-apa kat dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, perkongsian kita pada malam ni, saya ucap terima kasih kepada Datuk, pada pihak Ustaz Ismail Surau Mizan yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Tak puas cakap dengan tuan-tuan ni. Tak puas beletiak. Kan beletiak ni sedap sikit ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa ketika tuan-tuan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tuan-tuan saya tutup majlis, saya nak minta sikit pengumuman dekat luar sana depan situ. InsyaAllah kami buat sikit jualan untuk menampung dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin Bandar Baru Kedah yang kita tidak kenakan yuran. Jadi kami duk cari dananya untuk pengurusan tu, overhead, nak cover overhead tu, dengan kita buat jualan susu kambing orang campur dengan beras pirang, bingku biloba dan kurma. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan luar sana. InsyaAllah dijual oleh ejen kita kat Putrajaya ni. Kalau habis nanti boleh dapatkan semula daripada dia. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat. InsyaAllah. Wallahu a'lam.